634 permohonan dokumen sementara individu tanpa kewarganegaraan diterima Kerajaan Sarawak. Perincian lanjut bersama Bumawin. Baik, terima kasih Sahi. Sebanyak 634 permohonan dokumen sementara individu tanpa kewarganegaraan DSIDS diterima oleh Kementerian Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti setakat 30 Jun tahun ini. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata 289 daripada permohonan itu memenuhi kriteria yang ditetapkan, manakala 345 permohonan lagi tidak memenuhi kriteria. Kebanyakan permohonan yang gagal adalah disebabkan kanak-kanak tersebut tidak didaftarkan kelahiran ataupun tiada sijil lahir. Setakat ini, seramai 189 pemohon telah pun berjaya mendapat sijil sementara tersebut. Individu-individu ini telah mempunyai sijil lahir dan telah memohon kewarganegaraan. It must be yang dua syarat ini mesti ada. Telah ada sijil lahir dan juga ada memohon kewarganegaraan. Biasanya tidak boleh tak memohon. Because at the end of the day kita mahu setiap individu itu ada kewarganegaraan. Beliau bercakap pada sidang media di Sibu selepas menyerahkan dokumen sementara individu tanpa kewarganegaraan di Sarawak kepada 6 orang pemohon dari Sibu dan Sarike. Datuk Seri Fatimah turut mendedahkan seramai 60 pemohon kewarganegaraan dari Sarawak akan mendapat sijil pemberitahuan kewarganegaraan mereka bulan ini. 40 daripada mereka akan menerima sijil itu dari Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johariddin Openg pada 24 Julai ini di Kuching. Beliau sekali lagi menyeru ibu bapa untuk mendaftarkan kelahiran anak mereka bagi memudahkan urusan permohonan kewarganegaraan kelak. Festival Menuai dan Cerita Rakyat Sarawak SHFF, Festival Tahunan Anjuran Kampung Budaya Sarawak bakal berlangsung pada 18 hingga 20 Ogos dan 3 hingga 4 November ini. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, festival kali ini menyasarkan 6,000 pengunjung ke Kampung Budaya Sarawak SCV di Santubong, lokasi penganjuran SHFF. Jelas Datuk Seri Karim, 20,000 orang dijangka mengikuti penstreaman langsung festival itu nanti, manakala tiket bagi acara tersebut boleh didapati di SCV atau secara dalam talian. Sorotan utama SHFF ialah drama musikal bertajuk Rentap The Battle of Bukit Sadok berdasarkan legenda Iban yang akan dipentaskan pada 18 dan 19 Ogos di SCV, manakala penstreaman langsung boleh ditonton dengan harga RM30. Drama musikal tersebut akan menampilkan beberapa pelakon tempatan, antaranya Anding Indrawani yang memegang watak rentap, Melissa Francis, J. Iswazir, Nick Jason, Arwan Umar, Shakira Stephen dan Abdul Wahab. Bercakap dalam sidang media di Kuching, Datuk Seri Abdul Karim turut memaklumkan selain drama musikal rentap, SHFF juga akan mengadakan Triple Ironman Challenge, pertandingan menguji kekuatan fizikal dan mental. SHFF tahun ini juga akan menampilkan sorotan baharu iaitu Santubong International Folk Dance Competition pada 3 dan 4 November. Selaras dengan visi menjadikan Sarawak sebagai negeri maju menjelang 2030, Kerajaan Sarawak melalui Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak Unions akan terus komited dalam membudayakan amalan integriti di segenap lapisan masyarakat amnya. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, ke arah itu memerlukan kerjasama semua pihak dalam masyarakat untuk mengekalkan integriti bagi mencapai visi menjadi negeri yang terkaya di Malaysia. Katanya beberapa pelan telah dirangka oleh Premier Sarawak, antaranya pelan strategi pembangunan pasca COVID-19 untuk menjadikan Sarawak sebagai sebuah wilayah yang maju makmur. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Jelajah Integriti Siri 9 2023 daerah Miri dan daerah Subis di Miri. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier, Buruh, Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala.
Jelajah integriti anjuran Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak diadakan untuk memupuk dan membudayakan nilai integriti dalam kalangan masyarakat Sarawak, memperkenalkan fungsi Ombudsman serta menunjukkan kesungguhan dan komitmen kerajaan dalam melahirkan masyarakat maju berintegriti. Seramai lebih kurang 300 orang peserta terdiri daripada ketua masyarakat, ketua kaum, ahli jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK, penjawat awam dan kaunselor dari daerah Miri dan daerah Subis menyertai program tersebut. Seiring dengan peredaran masa dan teknologi Radio Televisyen Malaysia RTM telah mula menggunakan kecerdasan buatan atau AI dalam menambah baik kualiti penyampaian. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia Suhaimi Sulaiman, pengadaptasian AI akan membolehkan para wartawan menambah nilai kepada karya masing-masing. Macam sekarang kita dah menggunakan AI dalam archiving system kita pakai AI. Dan dalam promo kita kalau orang tengok kita punya promo dalam digital media memang kita gunakan AI. Kita gunakan robot yang sangat cantik dan sangat handsome untuk menyampaikan promo Dan moving forward, I think apa yang kita boleh buat juga, kita kena tengok kat mana aspek-aspek AI yang boleh menyenangkan kerja wartawan. Contohnya transcribe bila you dah pergi keluar pergi interview orang, kemudian AI boleh buat semua transkrip tu, so you tak payah nak jadi you boleh cari keyword. Bergerak ke hadapan, katanya adaptasi ini turut melibatkan melatih semula petugas RTM agar kekal relevan dengan perubahan masa dan teknologi, terutamanya wartawan untuk berkarya dalam media digital. Beliau berkata demikian pada 2023 ABU News Group Meeting and Global News Forum di Kuching. Lebih 100 pengamal media tempatan dan antarabangsa dari negara termasuk Rusia, Jepun, Uzbekistan, Turki, Hong Kong, Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapura, Myanmar dan Sri Lanka menghadiri forum 3 hari tersebut yang membincangkan tentang perubahan kaedah pemberitaan dari zaman mesin type kepada penggunaan AI selain polisi media baharu. Bertemakan AI Leading Change and Inspiring a Greener Future, forum ini menampilkan 28 tokoh media antarabangsa. Hadir sama ialah Timbalan Pengarah Berita TV Mat Syahri Saripan, Timbalan Pengarah Seksyen Produksi TV Nasrul Hakim Muhammad Noh dan para pegawai atasan RTM. Union Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFO akan menganjurkan Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain bersempena dengan sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang yang juga Timbalan Menteri yang bertanggungjawab terhadap majlis tersebut berkata, Majlis Kesyukuran itu akan diadakan di Kuching pada 21 Julai ini. Majlis perasmian dijangka disempurnakan oleh Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Beliau memberitahu majlis akan dimulakan dengan bacaan doa oleh 6 ketua agama iaitu Bahai, Buddha, Hindu, Kristian, Sikh dan Tao. Fokus doa bertemakan kemakmuran, keamanan, kestabilan politik, perpaduan dan keterangkuman sosial rahmat buat Sarawak. Katanya majlis berkenaan akan dihadiri kira-kira 700 penganut pelbagai agama, ketua kaum dan ketua jabatan kerajaan. Datuk Liwan menyatakan demikian dalam sidang media di Kuching. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sekali lagi akan mengetuai konvoi kembara Sarawak Merdeka Sabtu ini. Residen Bahagian Samarahan Muhammad Irwan Bahari berkata, kali ini pemimpin nombor 1 Sarawak itu akan mengetuai konvoi dari Bahagian Serian ke Samarahan. Konvoi berkenaan dijadual tiba di pusat beli belah Samar kira-kira pukul 2 petang. Katanya Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari juga dijadual akan merasmikan pameran digital dan melawat ke gerai jualan dan Semarahan Kitchen. Beliau memberitahu pelbagai aktiviti telah dirancang akan diadakan untuk masyarakat di bahagian berkenaan bersempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka peringkat bahagian Semarahan. Antaranya gerai jualan, pertandingan aerobaton, pentas rakyat dan pertandingan karaoke. Pada hari berikutnya, Majlis Pelepasan Kembara Sarawak Merdeka peringkat bahagian Semarahan akan disempurnakan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Muhammad Irwan menyatakan demikian dalam tembual bersama Sarawak FM hari ini.
3 keluarga di Kampung Siol Kandis Kuching menerima sumbangan melalui program Kami Sayang Sarawak FM. Sumbangan berupa barangan keperluan harian bagi membantu meringankan beban keluarga terlibat bersempena sambutan Ma'al Hijrah pada 19 Julai ini. Penerima terbabit adalah Sapawi Sabu, 59 tahun, Rosia Imang, 50 dan Mansur Mail, 42 tahun. Ketiga-tiga mereka merupakan individu yang tidak berupaya untuk bekerja atas faktor masalah kesihatan. Sumbangan disampaikan oleh penerbit program Uji Morni bersama beberapa penyampai Sarawak FM. Program tersebut merupakan aktiviti tanggungjawab sosial Sarawak FM yang menyasarkan para pendengarnya dan masyarakat setempat yang memerlukan bantuan. Lebih 100 individu telah menerima manfaat daripada program tersebut sejak ia dimulakan pada September tahun lepas. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih, Buma.